Sekali lagi kita dalam sesi bedah buku baru. Baik, semoga semuanya sihat. Baik, pagi ni saya berhajat untuk membincangkan sebuah lagi buku baru. Buku ini saya baru dapatkan. Bukunya bertajuk Century of Change. Ditulis oleh Dr. Ian Mortimer, daripada UK. Buku ni harga asalnya adalah RM126. Tetapi saya dapatkan buku ni daripada Book Access di Cyberjaya. Harganya RM24.90 saja. Jadi baik, buku yang begitu baik ini kita dapat dengan harga yang murah. Semoga lebih banyak buku-buku dapat dibeli dengan harga yang murah supaya buku dapat dijadikan bahan untuk masyarakat kita membaca. Baik, apa yang menarik tentang buku ini? Ini sebuah buku yang tebalnya 400 muka surat dan membincangkan perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam 10 abad yang lalu, bermula daripada tahun abad yang ke-10 sehinggalah abad yang ke-20. Abad 10 itu maksudnya tahun 1000 Masihi sehinggalah pada tahun 2000 Masihi. Baik. Satu perkara yang mungkin saya boleh sentuh dalam buku ini adalah berkaitan dengan bagaimana penulis atau pengarang ini telah membahagikan abad-abad itu dengan mengambil kira apakah perkembangan yang berlaku sepanjang tempoh 100 tahun di dalam abad-abad yang disebut. Abad itu diceritakan apakah perkara-perkara penting yang telah berlaku pada abad-abad tersebut. Misalnya pada abad yang ke-1000 Masihi, abad yang ke-11, dibincangkan tentang perhambaan, bagaimana masyarakat, wujudnya perhambaan dalam masyarakat. Abad yang ke-12 diceritakan tentang the expansion of hubungan dagang dan sebagainya di seluruh dunia. Kemudian lahirlah the Renaissance of intellectual, bagaimana intellectual bila berkembang dalam kehidupan manusia. Kemudian berkembangnya the rule of law, undang-undang dalam kehidupan manusia. Pada abad yang ke-13, commerce, perdagangan, pendidikan, bercakap soal accountability sudah mula dalam masyarakat dunia pada waktu itu di Eropah. Kemudian pada abad yang ke-14, dibincangkan tentang nationalism dan bagaimana perkembangan bahasa-bahasa ibunda berlaku di seluruh dunia ataupun the vernacular languages. Kemudian pada abad yang ke-15 telah berkembangnya the age of discovery. Kemudian juga tentang the Renaissance dan sebagainya. Abad ke-16 tahu telah berlaku reformasi, the Reformation dalam kehidupan tamadun manusia. Kemudian berkembangnya buku, printed book telah mula dikeluarkan oleh apabila mesin cetak by Gutenberg, telah berlaku pada abad yang ke-16. Kemudian pada abad yang ke-17 berlakunya scientific revolution, telah berlakunya medical revolution, telah bermulanya social contract dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pada abad yang ke-18 telah berlaku apa yang dipanggil sebagai kemajuan dalam bidang pengangkutan dan komunikasi. Kemudian telah berlakunya revolusi pertanian. Kemudian berlaku juga revolusi perindustrian dan juga revolusi politik di seluruh dunia, terutamanya di Eropah. Khususnya di Eropah. Kemudian pada abad yang ke-19 telah berlakunya urbanization, perbandaran, communication telah semakin maju, public health, kesihatan umum semakin diberi perhatian dan sebagainya, termasuk juga social reform. Jadi abad yang ke-19 ni antara tahun 1800 hingga 1900 ni dikenali sebagai abad social reform. Social reform dalam kesihatan, dalam pendidikan dan juga soal-soal berkaitan dengan kebajikan rakyat. Pada abad yang ke-20, tahun 1900 hingga tahun 2000, diceritakan tentang perkembangan pengangkutan. Ini dianggap sebagai abad peperangan, sebab kita tahu peperangan dunia pertama dan kedua berlaku pada abad yang ke-20, pada tahun 1918, sehinggalah kemudian 1940-an, 40 itu berlaku peperangan dunia kedua. Bermaksud abad yang ke-20 ini adalah ditandai dengan yang dinamakan sebagai oleh penulis buku ini sebagai abad peperangan. Dan menarik buku ini sebab di bab yang terakhir penulis telah membuat kesimpulan dalam
10 abad yang telah dibincangkan itu, abad manakah yang dianggap sebagai the most change and century, ya, ataupun abad yang paling banyak sekali perubahan berlaku. Dan penulis Ian Mortimer telah memilih abad yang ke-16 dan juga abad ke-19. Pilih abad yang ke-16 sebagai salah satu abad yang paling banyak berubah disebabkan oleh berkembangnya percetakan buku pada waktu itu. Dan dengan percetakan buku itu, masyarakat umumnya di Eropah telah boleh akses kepada bahan-bahan, ilmu-ilmu, maklumat-maklumat, dan ini telah menyebabkan keseluruhan masyarakat telah berubah. Kita dapat lihat bagaimana buku ataupun bahan-bahan bacaan ini boleh mengubah struktur dan juga tamadun manusia. Sebab itu buku adalah perkara yang sangat penting. Kita melahirkan masyarakat yang membaca itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahan-bahan bacaan yang baik kepada masyarakat juga sangat penting, dan seboleh mungkin masyarakat itu berupaya dan boleh untuk mengakses ataupun mendapat peluang mendapatkan bahan-bahan bacaan yang baik untuk meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan mereka. Baik, kemudian pada abad yang ke-19, penulis juga telah memilih abad yang ke-19 sebagai abad yang paling banyak berubah, kerana sebenarnya pada abad ke-19 itulah wujud berbagai-bagai hasil yang telah dilalui daripada abad yang ke-15. Kita tahu apabila buku mula dicetak, kemudian bermula pada abad 15 berlakunya discovery, scientific discovery berlaku pada abad 15. Kemudian pada abad yang ke-16 itu berlakulah printed books, dan kemudiannya pada abad yang ke-17 itu hasil daripada pengetahuan yang semakin berkembang dalam masyarakat. Pada abad yang ke-17 berlakunya revolusi yang kita cukup kenal adalah revolusi perindustrian, tetapi pada waktu itu juga telah berlaku revolusi pertanian dan juga revolusi politik, kerana pengetahuan dan tahap upaya manusia semakin meningkat pada waktu itu. Dan kemudian kita lihat pada abad yang ke-19, semua itu telah terkumpul dan akhirnya manusia menjadi sebuah masyarakat yang lebih maju, perbandaran semakin berkembang, manusia semakin hidup dalam keadaan yang lebih baik berbanding dengan abad-abad sebelumnya. Jadi pada Ian Mortimer, dua abad ini dianggap sebagai abad yang paling banyak perubahan yang telah mengubah cara hidup dan juga tata kelola kehidupan masyarakat bermula sepanjang 1000 tahun yang lalu. Jadi ini satu buku yang pada saya baik, buku bacaan umum yang sesuai dibaca bukan saja oleh orang-orang yang dewasa, tapi juga oleh anak-anak muda dan juga pelajar-pelajar. Saya sokong dan saya sarankan buku ini diberi peluang kepada anak-anak kita untuk membaca, sebab dengan pengetahuan mereka tentang sejarah pembangunan dan juga ketabanudan manusia, mereka akan dapat memahami di mana mereka berada. Dan yang lebih penting lagi pada saya, kita dapat lihat sebagai satu rumusan akhir bahawa ilmulah yang telah menyebabkan manusia itu berubah dan menjadi lebih baik, dan ilmu itu datang daripada bahan-bahan yang dibaca. Jadi betul lah kata orang tua, membaca itu jambatan ilmu, membaca itu akan menyebabkan kita menjadi lebih baik dan lebih berpengetahuan, dan akhirnya menghasilkan masyarakat dan juga menghasilkan jiwa-jiwa manusia yang lebih sempurna sifatnya berbanding dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan. So jangan lupa dapatkan buku ini, harganya RM24.90 saja di Book Access di Saya Berjaya, dan mungkin juga ada di Book Access di Shah Alam dan juga di Taman Melawati. Okay, terima kasih.